Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah bertemu lagi kita dalam video kali ini. Kita masih lagi di dalam tajuk ataupun bagi pelajaran sirah tahun 3. Baik, pelajaran sirah tahun 3, tajuk kita pada hari ini ialah pembentukan negara Islam Madinah, di mana tajuk kecilnya kita akan masuk Piagam Madinah. Baik, mari kita buat sedikit ulang kaji. Di dalam pembentukan negara Islam Madinah, Rasulullah SAW telah melakukan beberapa perkara, iaitu yang pertama pembinaan Masjid An-Nabawi. Kita dah dengar penerangan video sebelum ni. Kemudian Rasulullah mempersaudarakan kaum Ansar dan Muhajirin. Seterusnya azan disyariatkan dan perjanjian dengan masyarakat bukan Islam, iaitu masyarakat Yahudi. Baik, untuk video hari ini kita akan masuk tajuk Piagam Madinah. Baik, tajuk Piagam Madinah anak-anak boleh rujuk dalam buku teks muka surat 63. Jom kita tengok satu persatu. Baik, 6.5 Piagam Madinah. Baik, Piagam Madinah adalah suatu perlembagaan Islam yang ditulis dan dipersetujui oleh semua golongan yang terdiri daripada orang Islam dan Yahudi di Madinah di bawah pimpinan Rasulullah SAW. Baik, ini maksud Piagam Madinah. Okey, kalau orang tanya apa maksud Piagam Madinah, so inilah jawapan dia. Piagam Madinah adalah suatu perlembagaan Islam yang ditulis dan dipersetujui oleh semua golongan yang terdiri daripada orang Islam dan Yahudi di Madinah di bawah pimpinan Rasulullah SAW. Maksudnya penduduk di Madinah, Islam dan bukan Islam, telah melantik baginda Rasulullah menjadi pemimpin bagi mereka. Ya. Yang kedua, Piagam Madinah juga dikenali sebagai Sahifatul Madinah. Nama lain bagi Piagam Madinah ialah Sahifatul Madinah dan diiktiraf sebagai perlembagaan bertulis yang pertama di dunia. Nampak? Rupa-rupanya Islam lah yang lebih maju, kerana Islam dah satu-satunya ataupun Rasulullah telah menerajui pembentukan sebuah negara dengan mewujudkan satu perlembagaan yang bertulis yang dikenali sebagai Piagam Madinah. Dengan termeterainya piagam ini, berarti wujudlah sebuah negara Islam yang mempunyai perlembagaan sendiri serta penduduk daripada berbagai kaum, kepercayaan dan cara hidup. Mereka dapat hidup dan membangun dalam satu kesatuan penduduk Madinah. Okey, dengan wujudnya Piagam Madinah ni maksudnya rasmilah negara ataupun kota Madinah sebuah negara yang mempunyai perlembagaan dan hidup secara pelbagai kaum, kepercayaan dan cara hidup. Semuanya hidup bersama-sama dan mereka maksudnya mengikut peraturan yang digariskan oleh Rasulullah yang dikenali sebagai Piagam Madinah. Baik, piagam ini membicarakan tentang satu, hubungan di antara umat Islam sesama umat Islam.
iaitu di antara Ansar dan Muhajirin. Yang kedua, hubungan di antara umat Islam dengan umat bukan Islam, iaitu orang Yahudi. Piagam ini digubal pada tahun pertama Hijrah bersamaan 622 Masihi. Okey, piagam Madinah ni digubal ataupun dibentuk ataupun diwujudkan pada tahun pertama Hijrah bersamaan 622 Masihi. So, piagam Madinah ni dia membicarakan tentang hubungan di antara orang Islam dengan orang Islam. Kemudian yang kedua, hubungan di antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Baik, apakah tujuan piagam Madinah ni? Kenapa Rasulullah mewujudkan piagam Madinah ni? Kenapa Rasulullah buat piagam Madinah ni? Baik, tujuan piagam Madinah. Piagam Madinah dibentuk bertujuan untuk satu, mewujudkan keamanan bersama penduduk di Madinah. Jadi bila hidup di Madinah, bila hidup dengan berbagai kaum, berbagai kepercayaan dan berbagai cara hidup, Rasulullah kena buat satu peraturan yang mana peraturan tu dapat memelihara keamanan. Apabila semua penduduk mematuhi peraturan yang ditetapkan, jadi semua orang dapat hidup dengan aman damai dan saling hormat menghormati. Itu tujuan dia. Yang kedua, menyatukan masyarakat pelbagai kaum. Sebab Madinah kan ada ramai kaum yang pelbagai. Jadi macam mana caranya nak menyatukan setiap kaum ni? Kena wujudkan satu peraturan perlembagaan yang mana peraturan dan perlembagaan tu untuk semua penduduk di Madinah, tak kira kaum apa pun, semua wajib mematuhi peraturan yang ditetapkan. Yang ketiga, membentuk kesatuan politik dalam mempertahankan Madinah. Jadi semua penduduk Madinah mempunyai misi ataupun tanggungjawab yang sama, iaitu mereka sama-sama ditanam sifat ataupun ditanam semangat untuk mempertahankan kota Madinah. Tak kisahlah sama ada mereka Islam ataupun bukan Islam, tapi atas nama penduduk Madinah, mereka sama-sama berusaha untuk mempertahankan kota Madinah. Yang keempat, membentuk peraturan yang dipatuhi bersama semua penduduk. Macam Ustaz cakap tadilah. Jadi, peraturan yang dipatuhi bersama semua penduduk. Islam ke, tak Islam ke, tapi semua kena mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Macam kita dekat Malaysia lah. Kita kat Malaysia ni kan terkenal dengan masyarakat berbilang kaum. Tetapi dengan adanya peraturan ataupun kalau anak-anak perasan di Malaysia, kita ada tunggak rukun negara. Jadi semua penduduk Malaysia berbilang kaum, semuanya bersemangat untuk mematuhi prinsip-prinsip rukun negara. Jadi bila semua orang ada rasa tanggungjawab untuk mematuhi prinsip rukun negara, jadi masing-masing saling hormat menghormati, saling bantu membantu antara satu sama lain, dan wujudlah keharmonian, keamanan dan muafakat di antara penduduk di Malaysia. Yang kelima, memberi peruntukan pampasan kepada kaum Muhajirin yang kehilangan harta benda dan keluarga di Mekah. Semasa hijrah, semasa berlakunya hijrah, orang Islam Muhajirin, diorang ni banyak hilang harta benda. Diorang terpaksa tinggalkan harta benda di Mekah. Ada yang terpaksa tinggalkan keluarga. Jadi kaum Ansar di Madinah membantu. Maksudnya dengan adanya piagam Madinah ni diwujudkan satu peruntukan untuk membantu kaum Muhajirin yang berhijrah ke kota Madinah
Sebab dia orang kan berhijrah tu sehelai setinggang, tak ada bawa harta, ada yang tinggalkan keluarga. Jadi bila adanya peruntukan pampasan macam tu, sekurang-kurangnya dapatlah meringankan beban kaum muhajirin, dan dalam masa yang sama terubatlah sedikit kesedihan kaum muhajirin yang terpaksa meninggalkan sanak saudara di Mekah. Baik, itu saja penerangan kita pada hari ini tentang Piagam Madinah, iaitu lebih kepada maksud dan pengenalan kepada Piagam Madinah dan juga tujuan Piagam Madinah tu digubal oleh Rasulullah SAW. Baik, mari kita tengok soalan latihan. Baik, soalan yang pertama, apakah maksud Piagam Madinah? Jadi ada maksud tadi kan, Piagam Madinah adalah apa-apa yang Ustaz cerita tadi tu. Salin jawapan tu dalam buku tulis ataupun dalam kertas. Yang kedua, apakah nama lain Piagam Madinah? Kan tadi Ustaz sebutkan nama lain dia tadi. Ada satu gelaran lain juga, Piagam Madinah juga dikenali sebagai apa tadi kan. Kemudian yang ketiga, tuliskan 4 tujuan Piagam Madinah. Jadi ada berapa Ustaz cerita tadi? Ada 6 kan? Tulis je 4 tujuan Piagam Madinah. So itulah saja video kita pada hari ini. Ustaz mendoakan mudah-mudahan video ni dapat memberi manfaat kepada anak-anak dan siapa saja yang menonton video ni. Ustaz juga tak lupa, Ustaz juga mendoakan kita semua di dalam rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala serta di dalam perlindungan Allah Ta'ala dari segala bahaya. Baik, itu saja daripada Ustaz. InsyaAllah kita berjumpa di masa akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.